Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, alhamdulillah bersua kembali kita dalam tazkirah secara online. Dalam kita membincangkan hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa akhir zaman yang ini dibuatkan dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ini. Ya, mudah-mudahan ianya menjadi panduan ya, kepada hidup kita, dan kita tahu bagaimana kita nak mengatasi atau menyelesaikan sekiranya yang berkait dengan masalah yang timbul. Jadi dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seorang berkata orang ramai, masyarakat telah rosak, maka yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara mereka. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau kita lihat kepada hadis ini, ulama menjelaskan kepada kita apakah dimaksudkan oleh Nabi SAW. Orang yang rosak ni bila dia berkata masyarakat telah rosak. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ketika beliau mensyarahkan hadis ini dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi menjelaskan seperti berikut. Ya, kata beliau, larangan seperti di atas, iaitu larangan kata bahawa orang ramai telah rosak, masyarakat telah rosak ini adalah untuk orang yang berkata demikian kerana bertujuan untuk bangga diri. Bangga diri yang dirinya tidak rosak. Orang lain semua rosak. Dan juga dengan tujuan sekiranya disebut itu dilakukan untuk merendah-rendahkan orang lain dan merasakan diri sendiri itu lebih mulia daripada orang lain. Maka perbuatan itu ada sesuatu yang dilarang, yang diharamkan dalam Islam. Walau bagaimanapun, sekiranya kata-kata itu diucapkan adalah bertujuan untuk memberi peringatan kepada masyarakat apabila melihat kurangnya perhatian masyarakat terhadap agama, terhadap pegangan Islam. Jadi timbul rasa dalam di kita ni sedih dan nak mengajak masyarakat kembali kepada Islam. Nak supaya masyarakat sama-sama kembali berpegang kepada Islam, membela Islam, memperjuangkan apa yang diperintahkan Allah untuk menjaga Islam ni. Maka kata-kata yang kita bincang ni tidak menjadi sesuatu yang salah. Jadi itulah yang dijelaskan oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah ini. Bagaimana untuk kita memahami hadis ni. Antara ulama lain yang berpandangan sebegitu ialah termasuk Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Al-Khattabi, Imam Al-Humaydi dan yang lain-lain. Hadis yang kita bincangkan pada kali ini, yang disebutkan di awal tadi, merupakan suatu peringatan daripada Nabi SAW kepada kita untuk menjadi panduan kepada kita. Dan bagaimana juga untuk kita membincangkan, kita membicarakan hadis-hadis yang berkait dengan apa yang berlaku, berkait dengan kemunduran umat Islam,
berkait dengan kemerosotan moral, akhlak orang Islam. Jadi disebutkan perkara-perkara sumpah ini supaya masyarakat kembali kepada kebaikan. Masyarakat kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Begitu juga bila kita menegur, melakukan teguran atau sebagainya, maka kita kena ikhlaskan diri kita dalam kita memberi teguran itu adalah untuk memperbaiki masyarakat. Kerana kita sayang kepada masyarakat dan kita tak mahu masyarakat terus rosak. Dan ini memanglah menjadi kewajipan kepada kita untuk kita memperbaiki islah keadaan yang ada. Sabda Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya, dengan kemampuan kuasa yang ada padanya. Itu jadi sesuatu yang wajib. Berdasarkan kepada keadaan seseorang itu. Bagaimana tahap kemampuan, kekuasaan yang ada pada diri masing-masing. Bagi orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, orang yang berkuasa, maka lebih besarlah tanggungjawabnya untuk memperbaiki masyarakat, mencegah kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian kata Rasulullah, fa'in lam yastati', kalau tak mampu dicegah, diubah kemungkaran tersebut dengan tangan ataupun tidak ada kuasa, falyughayyirhu bilisani, ataupun fabilisani, maka hendaklah diubah, dicegah dengan kata-kata, dengan ucapan. Kena beri nasihat. Sama-sama kena beri teguran. Buat aduan kepada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa, supaya dapat diambil tindakan yang lebih berkesan untuk mencegah kemungkaran tersebut. Sekiranya kita biarkan tindakan itu diambil sedangkan ia boleh melakukannya, maka kita turut berdosa di atas kemungkaran yang berlaku, walaupun kita tidak melakukannya. Sebab kita mampu dengan sekadar kemampuan yang ada pada kita untuk kita cegah, tapi kita tak laksanakannya, maka kita sebenarnya tidak melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya. Dan sekiranya tidak mampu dengan lidah, dengan ucapan, maka Rasulullah SAW, fa'in lam yastati' atau wa'in lam yastati' fabilithani, sekiranya tidak mampu dengan lidah, tak mampu bernasihat, mungkin sekiranya bersuara maka akan memudaratkan, mengancam keselamatan diri sendiri, boleh mengancam nyawa, maka pada waktu itu kata Nabi SAW, fabilisani, fabiqalbih, maka nak dia dicegah dengan hati, yakni membenci kemungkaran tersebut dan berazam, sama-sama berazam untuk mencegah kemungkaran tersebut pada masa yang akan datang, sekiranya kita mempunyai kemampuan yang lebih. Kemampuan yang lebih, maka kita akan bertindak dengan kemampuan yang ada. Kemudian kalau kita lihat dalam penghujung hadis itu, Nabi SAW bersabda, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, itulah selemah-lemah iman. Bila seseorang Islam, seorang yang beriman melihat kemungkaran, maka menjadi kewajipan kepadanya untuk mencegah kemungkaran tersebut dengan kemampuan yang ada, sebagaimana kita sebut tadi, sama ada dengan kuasa yang ada, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai tangan itu, yang merujuk kepada kuasa yang ada, ataupun dengan ucapan, dengan lidahnya, ataupun dengan hatinya, iaitu membenci kemungkaran tersebut dan berazam untuk mengubah dengan lebih baik. Selepas itu, sekiranya ada kemampuan,
mesti ada keazaman dalam diri untuk mencegah kemungkaran tersebut. Sekiranya tidak ada perkara sumpah ini, tidak ada keinginan, ya, tidak ada keazaman untuk merubah dan merelakan kemungkaran itu berlaku, maka itu adalah merupakan kecacatan iman dalam diri seorang. Sebab kata Nabi, wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman, iaitu membenci kemungkaran, ya, dalam hatinya. Sekiranya tidak ada kebencian terhadap kemungkaran yang berlaku, maka tiadalah iman dalam dirinya, ya. Sehingga disebut dalam riwayat yang lain, walaisa wara'a dzalika habbata khardalin minal iman. Mana sekiranya membenci kemungkaran pun tidak, maka kata Nabi, tidak ada iman dalam diri seorang itu walaupun sebesar biji sawi. Allahu Akbar. Ya. Jadi menjadi kewajipan kepada kita untuk kita merubah kemungkaran, kemaksiatan yang berlaku, bergantung kepada kuasa atau kemampuan yang ada kepada kita. Dan disebutkan oleh ulama kaedah, ar-ridha bil kufri kufrun wa ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Redha dengan kekufuran menyebabkan seorang itu menjadi kufur, menjadi kafir. Wa ridha bil ma'siyah ma'siyatun, dan redha dengan suatu perkara maksiat, suatu kemungkaran, maka itu adalah merupakan juga satu bentuk kemungkaran, satu bentuk kederhakaan, maksiat, kepada Allah SWT. Jadi sekali itu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bersambung selepas ini dengan hadis yang pertama yang disebutkan dalam kitab 40 hadis yang akhir zaman ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.